billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah, sebelum saya memulakan pembentangan, ingin saya memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya Siti Rahimah binti Muhammad Ihsan. Saya berasal daripada program PDPP kelas unit PIMK 2 Pendidikan Islam. Dan insya-Allah pada kali ini saya akan membentangkan subjek EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan. Nama pensyarah iaitu Puan Zaharila binti Abdul Qadir. Okey, baiklah, insya-Allah sahabat semua, pada kali ini saya akan membentangkan tugasan 2 yang akan membincangkan tentang isu-isu etika yang berlaku berkaitan pendidikan yang berlaku di sekolah, yang mana isu tersebut didapati melalui perbincangan ataupun sesi temu bual bersama dengan kaki tangan sekolah, iaitu pentadbir sekolah, di mana saya telah menemu bual guru besar di sekolah saya. Okey, baiklah, kita mulakan dengan pengenalan isi kandungan hala 7 pembentangan saya pada kali ini. Okey, pertama sekali saya akan membentangkan tentang definisi etika, undang-undang, perundangan dan juga definisi tata tertib. Seterusnya, yang kedua, saya akan membentangkan peraturan. Yang ketiga, pembentangan berkenaan kelakuan yang ditegah sebagai seorang penjawab awam. Dan seterusnya adalah isi utama pembentangan kita, iaitu kes ataupun isu-isu yang berkaitan dengan etika, perguruan dan yang berkaitan dengan perundangan lah. Dan seterusnya, kesan perkara yang dibincangkan tersebut dan bagaimana langkah untuk mengatasi isu tersebut. Dan akhir sekali kita pergi kepada kesimpulan keseluruhan pembentangan. Baiklah, kita pergi kepada definisi pertama, iaitu definisi etika. Okey, menurut Syukri Ahmad dan Razali Madzin menyatakan bahawa etika ialah prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan individu atau sesuatu kumpulan. Okey, jika difahami, akhlak terbahagi kepada 2, iaitu akhlak baik dan juga akhlak buruk, yang mana ia merupakan satu tabiat semula jadi ataupun kebiasaan yang kita lakukan. Jika kita biasa melakukan sesuatu perkara tu, kita boleh gelarkan ia sebagai akhlak lah. Okey, seterusnya undang-undang. Okey, menurut Pusat Rujukan dan Persuratan Melayu PRTM, undang-undang memberi definisi tentang sesuatu peraturan atau keseluruhan peraturan yang digubal oleh kerajaan dalam sesebuah negara tersebut, yang mana undang-undang tersebut mesti dipatuhi oleh masyarakat yang berkenaan, iaitu masyarakat yang berkhidmat kepada kerajaan sesebuah negara tersebut, sebagaimana contohnya seorang guru yang berkhidmat kepada kerajaan untuk mendidik anak bangsa. Okey, ia lebih tertumpu kepada kaki tangan awam lah. Okey, baiklah, seterusnya definisi perundangan. Menurut Pusat Rujukan dan Persuratan Melayu juga, perundangan memberi definisi adalah sesuatu yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan atau berasaskan undang-undang. Maksudnya perundangan ni dia asasnya adalah undang-undang,
ia dua perkara yang saling berkait antara satu sama lain. Okey, definisi tata tertib pula adalah merupakan peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi. Tidak boleh tidak, tata tertib adalah sesuatu yang mesti dipatuhi oleh penjawab awam. Okey, di sini saya tampilkan contoh muka hadapan warta kerajaan yang menjelaskan tentang peraturan-peraturan pegawai awam dalam kurungan kelakuan dan tata tertib bertarikh 1993. Ini adalah contoh warta kerajaan yang menjelaskan tentang apakah peraturan sebagai seorang penjawab awam. Okey, baiklah. Oleh kerana tugasan kita adalah berkaitan fokus tentang profesionalisme keguruan, maka di sini saya membawa pecahan-pecahan dalam perbincangan etika keguruan. Okey, apakah etika yang perlu ada pada seorang guru yang bertugas untuk mendidik anak bangsa dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Kita dah dapat 5 etika yang telah ditampilkan di sini, iaitu pertama, seorang guru mestilah memiliki perlakuan yang baik, dan seterusnya seorang guru mestilah menjadi seorang penggerak ke arah kebaikan, ejen penggerak kebaikan kan. Kemudian guru mestilah memiliki niat yang betul untuk mendidik generasi untuk tujuan kebaikan ataupun perkara yang positif sahaja, kerana ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang mulia, maka niat juga perlulah betul. Dan dalam menjadi seorang guru yang profesional, kita mestilah menjadi seorang yang berdisiplin dan beradab, iaitu memiliki moral ataupun akhlak yang baik. Kerana moral ni adalah, kita adalah seorang role model, menjadi role model kepada murid-murid. Segala yang kita persembahkan akan ditiru ataupun dicontohi kepada oleh anak didik kita. Okay, seterusnya, akhir sekali adalah seorang guru mestilah memperkotakan apa yang dikata, maksudnya amanah, menunaikan janji. Setiap janji yang ditebarkan mestilah ditepati. Okey, baiklah, kita pergi kepada kelakuan. Okey, sebagai seorang penjawab awam ataupun seorang gurulah, kita sebagai seorang guru yang merupakan salah seorang daripada penjawab awam lah yang ada di negara kita, terdapat beberapa perkara yang ditegah. Perkara tersebut tidak boleh dilanggar. Okey, apa dia? Okey, seseorang pegawai penjawab awam tidak boleh A, membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. Okey. Contohnya, kita sebagai guru, kita mempunyai tugas hakiki, iaitu mengajar, mendidik murid di sekolah kan. Jadi kita tidak boleh memberikan alasan peribadi sehingga kita mengabaikan tugas hakiki kita sebagai seorang guru kan. Kita boleh beri contoh kepentingan peribadi yang mengganggu masa bekerja ataupun masa kita bertugas, maka perkara tersebut memang ditegahlah. B, berkelakuan dengan demikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya. Maksudnya apa sahaja perkara yang menyebabkan tugas awam yang perlu kita lakukan tetapi bercanggah dengan
kepentingan peribadi lah. Maka tidak boleh lah. Kerana kita telah berjanji untuk berkhidmat sebagai seorang penjawat awam kan. Okey, kemudian C, berkelakuan dengan apa-apa yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa dia telah membiarkan kepentingan peribadi bercanggah dengan tugas awamnya sehingga menjejaskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai awam. Penting di sini kita perlu sentiasa beringatlah dalam kita menguruskan hal ehwal kerja dan juga hal ehwal peribadi. Kita perlu bijaklah. Seseorang yang profesional tahu untuk meletakkan sesuatu di tempatnya lah kan. Mengurus emosi sehingga kita mampu untuk bertugas dengan tidak mencampur adukkan hal peribadi dan hal tugas kan. Okey, kemudian dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Ini sangat tidak patutlah. Sebagai seorang penjawat awam, kita mengambil kesempatan kan terhadap jawatan yang kita ada untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian seterusnya berkelakuan dengan okey, kita pergi kepada poin seterusnya, berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan, mencemarkan nama perkhidmatan awam. Di sini kita harus menjaga nama baik lah. Kerana kita bekerja dalam satu nama ataupun satu tim yang kita membawa nama pihak atasan kan. Jika kita mencemarkan nama, maka pihak atasan juga turutlah terpalit lah. E, kurang cekap atau kurang berusaha. Mungkin ini kita boleh lihat kepada penjawat awam yang masih baharu berkhidmat. Mungkin banyak yang harus dipelajari, namun perlulah untuk kita berusaha dengan gigih untuk memperbaiki ataupun mempelajari segala perkara yang masih belum mahir kan. Sentiasa belajar dan bersemangatlah, berusaha bersungguh-sungguh. Seterusnya berkaitan etika, tidak jujur dan tidak amanah dalam bertugas kan. Kerana kita dibayar gaji berdasarkan tugas yang kita perlu buat kan. Jadi jika kita tidak jujur dan amanah, kita bimbang, kita makan sesuatu yang bukan milik kita. Okey, seterusnya tidak bertanggungjawab. Membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan awam, sama ada tuntutan itu ialah tuntutan yang sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain. Okey, ini tidak bolehlah, kita harus bersifat profesional kan. Tidak boleh kita memberikan tekanan kan. Okey, kemudian ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah dan cuai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Baiklah, berdasarkan larangan-larangan yang mana sebagai penjawat awam harus mengambil berat kan. Kerana seseorang pegawai tersebut kitalah tertakluk kepada undang-undang kan. Maka seseorang pegawai hendaklah mematuhi peruntukan peraturan-peraturan ini dan harus diambil cakna. Pelanggaran mana-mana peruntukan yang telah disebutkan tersebut akan ataupun boleh menyebabkan kita dikenakan tindakan tata tertib kan.
Okey, seseorang pegawai dianggap telah melanggar peruntukan peraturan ini jika telah melakukan apa saja yang dilarang lah, yang bertentangan atau disifatkan sebagai bertentangan dengan mana-mana peraturan tata kelakuan berkenaan. Sebagai contoh, yang kesalahan seperti kesalahan seksual kan, gangguan seksual kan. Okey. InsyaAllah saya akan menceritakan atau berkongsi tentang hasil perbincangan ataupun temu bual bersama dengan guru besar sekolah. Okey. Apa yang telah didapati hasil daripada perbincangan bersama dengan pentadbir, mereka telah berkongsikan tentang beberapa isu yang saya kira penting untuk dikongsikan dan ia merupakan sesuatu yang harus difikirkan bagaimana isu tersebut boleh terjadi dan bagaimana cara untuk kita memperbaiki ataupun memelihara diri kita daripada terjebak dalam isu-isu tersebut lah kan. Okey. Untuk pengetahuan, Alhamdulillah, secara umumnya sekolah ataupun tempat saya bertugas tidak memiliki secara keseluruhannya guru-guru merupakan guru-guru yang berdedikasi, yang tidak memiliki kesalahan-kesalahan yang berat lah, hanya kesalahan yang tidak berkaitan dengan yang menyebabkan tindakan tak tertib lah kan. Okey, namun saya telah menyediakan 2 isu yang saya rasa yang paling ketara lah, yang penting untuk dikongsikan di sini. Okey, pertama ialah tentang isu guru yang mementingkan kepentingan diri sendirilah. Okey, perkara ini mungkin berlaku disebabkan oleh ketidakjelasan seorang penjawat awam tentang tugas umum mereka kan. Di mana sebagai guru tugas kita adalah mengajar kan, mengajar, dan mengajar tersebut berdasarkan waktu-waktu yang telah ditetapkan ataupun berdasarkan arahan-arahan daripada pentadbir kan. Yang penting ia berada dalam masa yang telah ditetapkan kan. Okey, baiklah. Satu isu yang telah berlaku di mana semasa dalam tempoh MCO ataupun PKP, terdapat seorang guru yang mengambil mudah akan sesi PDPR di rumah, yang mana seorang guru perlu menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah walaupun semua murid berada di rumah kan, belajar secara online melalui platform Google Meet, Telegram ataupun Google Classroom, quiz kan. Okay, isunya berlaku bila seorang guru tersebut memohon untuk menghadiri upacara sembahyang lah dalam kaum Cina kan, di mana terdapat waktu-waktu yang tertentu yang memerlukan seseorang guru tersebut untuk menghadiri upacara sembahyang roh. Maka guru tersebut, isunya dia telah memaklumkan kepada guru bahawa dia tidak dapat menjalankan sesi PDPR di rumah dalam waktu bertugas kan. Walaupun kita tahu jika kita mengajar di rumah mungkin waktu kita lebih fleksibel, maksudnya kita lebih fleksibel untuk melakukan apa saja aktiviti, yang penting kita masih tetap melakukan tugasan kita. Namun di sini guru tersebut
mengambil peluang, mengambil kesempatan PDPR untuk tidak mengajar. Mungkin hanya memberikan tugasan secara sama ada secara bertulis, sama melalui pesanan ringkas kan. Maka guru tersebut telah meninggalkan keperluan untuk mengajar secara live kan, contohnya secara Google Meet kan, dengan alasan kerana terdapat kekangan yang seharusnya tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengajar kan, kerana mengajar merupakan tugas yang utama kan. Maka guru besar di sekolah saya tersebut merasakan bahawa guru tersebut mementingkan kepentingan peribadi, kerana mengambil mudah tentang tugas mengajar walaupun berada di rumah kan. Kerana guru tersebut tidak menjelaskan tentang keperluan mengambil cuti kan. Jika mahu menghadiri upacara tersebut, yang mana upacara tersebut berlaku selama 5 hari, maka 5 hari tersebut guru tersebut tidak mahu menjalankan PDPR. Maka di situ kita boleh lihat betapa kurangnya kesedaran tentang kepentingan untuk menjalankan tugas yang telah sedia kita ketahui, yang wajib kita patuhi kan. Di situ maka guru besar berasa agak kesal dan mencadangkan seharusnya guru tersebut memohon cuti. Jika guru tersebut memang tidak mahu untuk menjalankan sesi PDPR, sepatutnya guru tersebut memohon cuti lah, kerana benda tu berkaitan dengan kepentingan peribadi kan. Okey, baiklah. Seterusnya, yang kedua, isu yang berkaitan dengan profesionalisme keguruan. Isu ini agak sensitif dan tidak dibincangkan secara terbuka, namun saya dapat maklumat daripada pihak yang lain kan, berkenaan seorang guru di sekolah saya yang telah dipindahkan masuk ke sekolah saya disebabkan ia telah melakukan kesalahan gangguan seksual kan. Okey, sebelum ini guru tersebut telah ditempatkan di PPD, dan oleh kerana sekolah saya kekurangan seorang guru, maka PPD telah menghantar guru tersebut sebagai mengisi kekosongan yang terdapat pada sekolah saya kan. Pada awalnya guru besar tidak mengetahui tentang kes tersebut, di mana kes tersebut telah sampai ke peringkat mahkamah kan. Maksudnya kes tersebut agak berat lah kan. Dan guru tersebut menunggu surat untuk jawapan daripada mahkamah, sama ada guru tersebut dilucutkan jawatan ataupun diteruskan jawatan. Dan apabila guru besar telah mendapat tahu tentang isu tersebut, maka guru besar sangat kesal kenapa seseorang yang memiliki rekod yang tidak baik, yang rekod yang mengecewakan lah, tapi masih tetap boleh dihantar ke sekolah untuk bertugas, sedangkan kes tersebut sudah sampai di pihak mahkamah kan. Maka kenapa masih lagi menghantar guru tersebut yang memiliki kes berkaitan dengan seksual ke sekolah lain? Adakah pihak pejabat pendidikan daerah tidak rasa bimbang tentang ancaman-ancaman atau risiko yang boleh berlaku jika guru tersebut berada di sekolah yang lain kan? Maksudnya tidak semua orang akan menceritakan tentang isu tersebut kan, tidak tahu. Jika pihak PPD tidak
memberitahu bagaimana guru besar akan dapat tahu kan tentang perkara tersebut. Maka perkara itu adalah dari isu yang berlaku di sekolah. Kesan dia apa? Okey, kesan bagi seorang penjawat awam, utamanya khususnya dalam profesionalisme keguruan, jika kita melanggar ketetapan kelakuan yang telah ditetapkan, yang diwartakan, maka antara kesan-kesan yang kita dapati adalah kita boleh dilucutkan jawatan kan. Maka amat malanglah jika kerana perbuatan yang tersebut kita dilucutkan, tidak memiliki pekerjaan kan. Bila kita tidak memiliki pekerjaan, maka jawapannya adalah seseorang tersebut akan hilang punca pendapatan kan, untuk sara hidup kan. Dan seterusnya akan memberi kesan kepada psikologi seseorang individu tersebut kan. Akan seperti rendahnya keyakinan diri, low self esteem kan, menyalahkan diri sendiri, dan boleh melemahkan jiwa lah. Bagaimanakah langkah untuk mengatasi isu-isu yang berlaku ni kan? Okay, sebenarnya isu-isu ni tidak berlaku jika semua guru-guru yang menjawab jawatan dalam profession ini sentiasa mematuhi peraturan undang-undang yang telah ditetapkan kan, tidak menyalahi undang-undang, maka isu tersebut akan hilang, akan boleh selesai kan. Dan guru untuk menjadi insan yang baik haruslah memiliki etika yang baik kan. Dan perkara tersebut perlu diusahakan, dibiasakan kan. Dan seseorang itu tidak akan melakukan kesalahan jika dia mengetahui kesan buruk terhadap kesalahan yang dilakukan kan. Jika kita tidak tahu, kita tak ada kesedaran tentang maklumat berkaitan kesan-kesan buruk jika melakukan kesalahan tu, maka kita mungkin akan terjebak ataupun berulang kali mengulangi kesalahan tersebut kan. Kesimpulannya, yang terakhir sekali, kesimpulan yang telah didapat daripada pembentangan ini, sebagai seorang guru haruslah sentiasa memperbaiki niat dalam mendidik anak bangsa kerana Allah Ta'ala semata-mata kan. Dan harus selalu amanah dalam tugas. Kita harus merasakan bahawa setiap kerja yang dilakukan sentiasa diperhatikan oleh Allah kan. Okay. Harus sedar bahawa guru ni adalah ejen utama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang mulia kan. Seterusnya, memiliki ilmu tentang profesionalisme keguruan. Apabila kita tahu tentang apa dia tugas-tugas sebagai seorang guru, maka kita akan dapat membangunkan diri kita sebagai guru yang cemerlang, guru yang berdedikasi, guru yang berinovasi kan. Dan sebagai guru haruslah mengutamakan tugas hakiki kita. Dia sebenarnya berkaitan dengan sifat amanah kan. Tugas kita yang utama adalah mendidik kan. Jika kita rasa tidak boleh bawa banyak perkara dalam satu masa, kita harus korbankan mana yang bukan tugas utama kita. Okay, baiklah, setakat ini sahaja pembentangan saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.